Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tiba giliran saya untuk membincangkan kertas kerja yang bertajuk Perancangan Awal dalam Pengurusan Harta Keluarga Semasa Hayat Berdasarkan Maslahah. Saya Siti Syamsiah binti Mak Supi merupakan pegawai penyelidik kanan dari Pusat Kajian Syariah Undang-Undang dan Politik Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM). Harta beku di Malaysia telah menjadi permasalahan yang semakin meruncing dari semasa ke semasa. Harta beku ialah harta yang ditinggalkan oleh mereka yang telah meninggal dunia dan ahli keluarga si mati tidak mengambil tindakan untuk diuruskan atau dibahagi-bahagikan kepada waris-waris yang berhak. Media massa di Malaysia melaporkan bahawa jumlah harta beku dari tahun ke tahun semakin bertambah. Secara ringkasnya, pada tahun 2006, nilai harta beku adalah sebanyak 38 bilion ringgit. Manakala pada awal tahun lepas, iaitu pada tahun 2020, nilai harta yang tergantung dan tidak dapat dicairkan adalah sebanyak 70 bilion ringgit. Sebagai memberi gambaran sejauh mana nilai ini boleh dimanfaatkan, Dr. Ismail Omar meletakkan kos pengurusan sebuah universiti awam sebagai analogi. Katakanlah sesebuah universiti awam memerlukan 300 juta ringgit setahun untuk kos pengurusannya, maka aset bernilai 60 bilion adalah bersamaan dengan nilai kos pengurusan bagi 10 buah universiti awam untuk tempoh 20 tahun. Keadaan ini tidak diberi perhatian secara serius, terutamanya di pihak waris, maka keadaan ini akan menjadi semakin buruk dan merugikan keluarga terbabit. Sebaliknya, sekiranya harta-harta ini dapat dicairkan, sudah tentu ia dapat memberi manfaat kepada ahli keluarga serta boleh membantu dalam mengembang dan memajukan ekonomi negara. Sebaliknya, kegagalan melakukan tindakan secara segera tentunya akan menjejaskan ekonomi dan pembangunan negara. Jejasnya ekonomi atau terbantutnya pembangunan negara sebagai akibat daripada harta yang tidak dapat dicairkan boleh dilihat dari beberapa sudut yang boleh diperincikan seperti ini, iaitu waris yang berlapis-lapis. Semakin banyak waris, maka semakin sukar harta pusaka hendak diselesaikan. Seterusnya, harta tidak boleh dimajukan, tanah menjadi terbiar, wang di institusi kewangan atau bank tidak boleh dikeluarkan serta dimanfaatkan, dan risiko wang di institusi kewangan dipindahkan kepada pendaftar wang tidak dituntut. Dan nilai harta beku yang semakin bertambah dari semasa ke semasa seolah-olahnya hanya menjelaskan tentang sikap masyarakat negara ini yang masih tidak mampu mengambilnya sebagai pengajaran dan sempadan. Kajian yang dilakukan pada 5 tahun yang lepas telah memperlihatkan punca utama kelewatan tuntutan harta pusaka oleh waris adalah kerana si mati tidak meninggalkan harta pusaka yang banyak. Selain itu, kelewatan berpunca tidak ada kerjasama dan muafakat oleh kalangan waris dan menyebabkan harta pusaka mengalami permasalahan berkenaan. Seterusnya adalah sikap kalangan waris yang menganggap bahawa pengurusan harta bukanlah keperluan kerana harta boleh sahaja difaraidkan selepas kematian pemilik harta. Selain itu juga, punca permasalahan lewatnya pengurusan harta ini kerana sikap berlengah-lengah oleh ahli keluarga ataupun waris. Selain itu, masalah juga disebabkan ketiadaan dokumen yang lengkap dan sah yang menyebabkan permohonan pembahagian pusaka tidak boleh diselesaikan dengan sempurna. Selain itu, berlakunya pertelingkahan sesama waris
kekeliruan status harta yang ditinggalkan dan lain-lain. Faktor-faktor yang menyumbang kepada permasalahan harta beku di negara ini merumuskan bahawa perancangan awal dalam pengurusan harta yang dimiliki adalah suatu keperluan pada tahap yang kritikal. Oleh sebab itu, apabila seseorang berhasrat untuk membuat perancangan terhadap pengurusan hartanya, ia memberi erti bahawa individu berkenaan ingin menyusun pemilikan hartanya dengan instrumen tertentu sementara ia masih hidup dan perancangan itu akan memberi kesan selepas kematiannya. Jika membuat perancangan terhadap pengurusan harta, pemilik harta perlulah menyadari bahawa setiap keluarga mempunyai struktur dan keunikan yang tersendiri. Ketika membuat perancangan, pemilik harta perlulah mengenal pasti senarai ahli keluarganya. Ia bertujuan supaya pemilik harta dapat membuat susunan mengikut keutamaan ahli-ahli keluarga dan tidak berlaku keciciran dalam merencanakan pengagihan harta. Ia juga supaya mampu melindungi kebajikan kalangan ahli keluarga terutama kepada yang lebih memerlukan, dan selain itu adalah untuk mengiktiraf kewujudan ahli keluarga yang memberi makna kepada pemilik harta. Antara instrumen yang boleh diguna pakai dalam menguruskan harta semasa hidup antaranya ialah hibah semasa hidup, iaitu dalam keadaan sihat, hibah semasa hidup tetapi dalam keadaan sakit tenat, wasiat ikhtiariah, wasiat wajibah, wakaf keluarga atau wakaf khas, sedekah tatawuk, nazar dan sebagainya. Jadual yang disediakan ini adalah untuk kita sama-sama dapat melihat kedudukan instrumen pengurusan harta keluarga yang merangkumi hibah, wakaf, harta pencarian, wasiat dan juga wakaf, supaya kita boleh membandingkan antara instrumen yang ada, perbandingan dari sudut persamaan ataupun perbezaan, supaya setiap instrumen ini boleh diguna pakai dengan cara yang sesuai mengikut keadaan satu-satu keluarga. Ketika membuat perancangan harta, konsep maslahah perlulah diguna pakai. Maslahah adalah memelihara objektif syarak, iaitu memelihara agama, nyawa, akal, keturunan dan harta manusia. Setiap tindakan yang dapat memenuhi 5 kepentingan tersebut adalah maslahah, manakala setiap tindakan yang menjejaskan 5 kepentingan tersebut adalah mafsadah dan menghilangkan mafsadah adalah satu maslahah. Jika merancang, mungkin ada pihak-pihak yang terlepas pandang tentang perkara-perkara seperti perkongsian dalam harta, harta yang dipinjamkan kepada orang lain, harta orang yang dipinjam, urusan jual beli dan pemilik harta sebagai pembeli, urusan jual beli dan pemilik harta sebagai penjual dan transaksi belum selesai, sebagai pewaris harta yang harta belum diagih dan mungkin terlibat dengan pegangan amanah. Maka ketika kita merancang harta kita, perkara-perkara ini perlulah diambil perhatian terlebih dahulu. Grafik ini menerangkan secara ringkas tentang proses perancangan dalam pengurusan harta. Pertama adalah menyenaraikan semua harta yang ada. Kedua, penyenaraian harta itu kemudiannya disaring sekiranya terdapat harta yang melibatkan tanggungjawab. Ketiga, merupakan harta bersih selepas penyaringan dibuat. Keempat, menyusun kehendak mengikut rasional ataupun atas permintaan ahli keluarga. Kelima, pertimbangan berdasarkan tauhid, hukum syarak dan maslahah. Keenam, membuat keputusan mengikut hukum syarak. Ketujuh, dokumentasi. Kelapan, dokumen selesai disediakan dan mudah dicapai oleh penerima atau pihak berkepentingan. Dan yang terakhir sekali, kesembilan, selesai
pengagihan sempurna. Sebagai menutup perbincangan ini, saya akhiri dengan sebuah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat yang ke-97 yang bermaksud, sesiapa yang beramal soleh dari lelaki atau perempuan sedang ia beriman, maka sesungguhnya kami akan menghidupkan dia dengan kehidupan yang baik dan sesungguhnya kami akan membalas mereka dengan memberikan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.